Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman kita pada pagi yang ini dapat mengambil dan berkaitan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita baca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tamu dan selamanya, marilah sama-sama pada pagi yang mulia ini kita mengakhirkan rasa syukur kita kepada Allah di atas peluang dan kesempatan yang masih lagi dikurniakan oleh Allah untuk sama-sama kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dan alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan teman kita pada pagi ini diberkati oleh Allah dan memberikan kebaikan serta manfaat sebagai suatu bentuk renungan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat sekalian, hari ini kita berada pada tanggal 1 Muharram. Jadi tuan-tuan, bila kita berada dalam fatrah, dalam tempoh awal bulan Muharram, maka biasanya kita akan kaitkan dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau kita perhatikan perbahasan para alim ulama mendapati bahawa peristiwa hijrah itu tidaklah berlaku dalam bulan Muharram. Jadi tuan-tuan, kenapa kita nak sambut makna hijrah pada 1 Muharram? Kenapa tak sambut pada bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah? Memang tuan-tuan sekalian, kalau kita nak bahaskan dari sudut tarikh sejarah, di zaman Nabi SAW tidak ada perkiraan tahun, dia ada perkiraan bulan sahaja. Sebab itu tuan-tuan, biasanya mari awal Muharram ni antara perkara yang biasa dibahaskan. Kalau dulu tak ada media baru, dia tak berapa nampak sangat. Bila mari ada Facebook, ada WhatsApp ni, masing-masing nak membahaskan. Ada seorang ustaz tu beritahu kita dok bahas ni, berapa ramai sebenarnya yang doa akhir dan awal tahun. Sebab dia tengok bila dia balik kerja, ramai juga kat pasar raya, padang bola ramai.
Dia tahu berapa ramai sebenarnya yang berkali sibuk nak akhir dan awal tahun doa. Pun begitu tuan-tuan sekalian, untuk nak meraihkan semua orang, memang kita tak boleh nak memuaskan hati semua orang. Tetapi kita kena ada asas. Sebab itu dalam pandangan yang mu'tadil, yang kita kata sederhana, tidaklah menjadi masalah untuk kita nak berdoa akhir dan awal tahun. Asalnya jangan kita sandarkan kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita nak buat, tuan-tuan sekalian, silakan. Maka apa dalilnya? Pertama, kita melihat kepada keumuman perintah ataupun galakkan untuk berdoa. Kemudian yang kedua, kalau kita nak buat juga, kita kena melihatkan kepada kelebihan fadilah yang disebut oleh Nabi SAW, yang kita kata disyaratkan oleh Nabi bila mana berlakunya peralihan bulan ke bulan. Kerana kata memang zaman Nabi tak ada perkiraan tahun, dan kita pun semua sudah maklum perkiraan tahun Hijrah ini bermula di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi memang tak ada isu, tuan-tuan sekalian. Makna tentang kenapa tak dibuat di zaman Nabi? Sebab memang permulaan tahun Hijrah ini dimulakan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sebab itu para ulama mengatakan bahawa berdoanya itu dilihat kepada keumuman lafaz perintah Allah untuk berdoa. Kemudian tuan-tuan, para ulama membahaskan, membenarkan ia untuk melihatkan kepada keharusan ataupun galakkan Nabi untuk berdoa apabila peralihan bulan ke bulan. Dan kita kena berhati-hati tuan-tuan sekalian, dan kita mengingatkan sahabat-sahabat kita. Ialah maklum bahasa orang ni, kalau kira ada berapa grup WhatsApp kan? 30 ada. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak kira, semua kita jadi first informer. Kalau boleh, kita lah yang memberikan maklumat yang awal. Kita pun dalam nak berikan semangat, kita pun forward. Dalam apa kita forward itu menyatakan bahawa barang siapa yang membaca doa akhir tahun, maka akan kita kata berduka citalah syaitan. Jadi mari mana datang ni, tuan-tuan sekalian? Itu yang dibahaskan. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak galakkan orang untuk melakukan amal, jangan sampai kita mendustakan ataupun kita berdusta atas nama Nabi SAW. Macam dulu tuan-tuan sekalian, mungkin waktu zaman dulu-dulu lah, bila kita nak sembahyang tarawih, kadang-kadang setengah tempat tu hari sembahyang tarawih itu berbeza jumlah orang yang hadir, sebab melihatkan apa fadilat malam tersebut. Tengok malam pertama, tak apa nak baik sangat, cari mana yang baik fadilat. Jadi fadilat ini tentang mari mana? Dia bukan hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, sebab itulah dalam kita nak melaksanakan apa dua amal, dan kita nak memberikan galakkan kepada seseorang itu untuk beramal, jangan sampai pula kita melakukan pendustaan. Jadi tuan-tuan, dalam bab ini kita terus selesai. Dan apa yang lebih penting, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahmati Allah, memang kalau kita nak bahas sampai kiamat pun tak selesai benda ni. Cuma apa yang lebih penting, para ulama menyatakan bahawa ma yustafad minal hadhil qissah, ataupun apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada kisah ini. Maknanya tuan-tuan, daripada peristiwa hijrah Rasul SAW, apakah pengajaran yang besar, iktibar yang boleh kita ambil. Dan insya-Allah kita nak membaca satu ayat Allah SWT sebagai satu panduan untuk kita bersama. Dan ayat yang kita nak rujuk pada pagi yang mulia ini dalam suratul Nisa, ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sadaqallahul azim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-100 dalam surah An-Nisa, yang bermaksud barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, yakni sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita tentang keadaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya minal muhajirin yang tinggal di Makkah, yang nak berhijrah ke bumi Madinah. Jadi tuan-tuan kita sudah maklum, peristiwa hijrah ini merupakan di antara peristiwa yang amat penting dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kayu ukur kita nak melihat keutamaan peristiwa hijrah ini? Antaranya yang disebut oleh para ulama, iaitulah melihatkan kepada ijtihad. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga para sahabat dalam nak meletakkan tarikh ataupun permulaan kalender Islam. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak tengok balik sejarah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman Sayyidina Abu Bakar, tidak ada lagi perkiraan tahun, semuanya bulan. Dan tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dikenali sebagai Abul Futuhat, iaitulah bapa pembukaan. Karena tuan-tuan, zaman Sayyidina Abu Bakar tak sempat lagi para ulama mengkaji untuk nak menyebarkan luasnya agama Islam ini, kerana Sayyidina Abu Bakar terpaksa berhadapan dengan golongan riddah, golongan yang murtad, yang mereka beriman bahawa setelah Nabi wafat tak perlulah bayar zakat. Kerana mereka beriman bila Nabi ada saja bayar zakat, Nabi dah wafat, selesai. Jadi tuan-tuan sekalian, perkara itu terpaksa ditangani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga tuan-tuan kita sebut menyebabkan terbatas usaha untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala nak diselesaikan dahulu orang-orang Islam yang murtad. Jadi di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang kita kata dikenali sebagai Abul Futuhat, maka banyak kota-kota yang dibuka dan Islam tersebar. Dan tuan-tuan kita sudah maklum, bila mana berurusan, kalau hanya tuan-tuan kita berurusan, kita ada tarikh, hari, bulan dan tahun. Jadi tuan-tuan bayangkan ketika itu tak ada tahun. Jadi tuan-tuan setahun, 2 tahun dia mari penimpan dia, mari surat, nak tengok balik ni surat tahun bila. Sebab apa? Dia ada hari dan bulan dia. Kalau tuan-tuan kita, contoh kita zaman sekarang, bayangkan tuan-tuan katakanlah tak ada kita buat perkiraan tahun. Jadi tuan-tuan IC kita, suap anak kita dah ada hari dan bulan. Jadi masing-masing pakai ijtihad sendirilah. Kamu lahir tahun bila? Aku rasa 2 tahun dah kamu lahir. Jadi tuan-tuan pakai rasa-rasa. Sebab itu tuan-tuan, tidaklah pelik kalau kita lihat tuan-tuan, berlakunya kita kata percanggahan. Kerana tuan-tuan, perbezaan tahun ini tak mustahil. Kita yang hari ini pun tuan-tuan sekalian, yang ada sistem tahun pun kadang-kadang kita bertukar. Kerana tuan-tuan, kita pun tak ingat pada tahun bila. Jadi nak sebutnya bila mana berlakunya kita terkecelaruan dalam nak menentukan bila surat ini dan sebagainya, urusan pentadbiran itu jadi celaru, maka dipanggillah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat yang hebat, yang besar, untuk menetapkan satu ketetapan nak letak 2 tahun. Jadi tuan-tuan, bila nak letak tahun inilah banyak cadangan. Maka tuan-tuan, antara cadangan diletakkan tahun Islam ini berdasarkan tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulidul Rasul. Sebagaimana kalau kita lihat tahun ini, tahun Masih 2015, maka sebagai menyatakan bahawa 2015 itu diletakkan tahun kelahiran Nabi Isa AS.
Entah masih itu tahun kelahiran Nabi Isa. Wallahu a'lam. Maka tuan-tuan para sahabat mencadangkan untuk diletakkan permulaan tahun Islam itu dikira berdasarkan tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bincang-bincang tak setuju. Cadangan lain pula datangnya cadangan tahun pelantikan Rasulullah sebagai Rasul, Nabi sebagai Rasul. Dan ketika umur Nabi kurang lebih 40 tahun, maka ketika itu dilihat satu peristiwa yang besar. Pelantikan Nabi sebagai Rasul itu satu peristiwa yang besar. Tapi tidak sepakat para sahabat. Mari pula cadangan peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, pun tidak sepakat. Mari pula cadangan peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj. Dan semuanya ini tuan-tuan tak sepakat. Maka tuan-tuan dicadangkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk kita menetapkan tarikh permulaan kalender Islam itu berdasarkan tarikh ataupun tahun peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dibahaskan dipersetujui oleh para sahabat. Maka persoalannya, kenapa para sahabat melihat peristiwa hijrah itu mengatasi peristiwa-peristiwa yang lain? Di samping kita tidak menafikan kepentingan peristiwa-peristiwa yang lain dalam sejarah Islam. Manakala kita nak bahaskan sebagai contoh peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj, maka penting tuan-tuan sekalian kerana dia termasuk dalam kita peristiwa Al-Mu'jizat, mukjizat. Tapi tuan-tuan para sahabat tidak melihat itu sebagai kita peristiwa yang lebih mengatasi peristiwa hijrah. Maka ulama mengatakan bahawa di sebalik berlakunya peristiwa hijrah yang menyebabkan para sahabat meletakkan inilah di antara kayu ukurnya, kerana peristiwa hijrah Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah, dia bukan semata-mata perpindahan tempat. Memang tuan-tuan kita sebut hijrah itu perpindahan tempat Mekah ke Madinah, tetapi dia bukan semata-mata perpindahan, kerana di sebalik peristiwa itu mempunyai ibrah, pengajaran yang cukup banyak. Kalau kita nak senaraikan tuan-tuan sekalian, pasti kita akan dapati daripada peristiwa ini sahaja terlalu banyak pengajaran yang boleh kita ambil perhatian untuk kebaikan kita bersama. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bagaimana para sahabat melihat peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan di antara peristiwa yang penting dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita sebut peristiwa hijrah, maka kita kena letakkan satu indikator yang tepat untuk kita menyatakan bahawa inilah di antara peristiwa yang mengubah landscape dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, di sana ada disebut sebagai surah-surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Dan dalam para ulama memberikan tafsiran ataupun definisi apakah yang dimaksudkan dengan surah Makkiyah dan Madaniyah, maka di sana ada perbezaan pandangan merujuk kepada tempat dan merujuk kepada masa. Tempat ni maknanya turun di Mekah dinamakan Makkiyah, turun di Madinah dinamakan Madaniyah. Adapun masa, para ulama menyatakan bahawa mana-mana surah ataupun ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum berlaku peristiwa hijrah, maknanya sebelum berlakunya peristiwa hijrah, maka itu dinamakan surah-surah ayat-ayat Makkiyah. Maknanya perbezaannya melihatkan kepada peristiwa hijrah. Selepas hijrah dinamakan surah-surah ataupun ayat-ayat Madaniyah. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, inilah di antara perkara yang kita mesti faham berkenaan dengan isu ataupun persoalan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala meletakkan syarat. Memang kalau kita lihat dalam peristiwa hijrah ini,
para sahabat tuan-tuan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kita nafikan sememangnya di sana ada penghijrahan itu atas sebab yang lain selain daripada Allah dan Rasul. Kita baca tuan-tuan hadis yang pertama dalam hadis matan al-arba'in di Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang masyhur an Umar al-Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat innama likulli imrin ma nawa. Disebut sesungguhnya segala amal itu bermula dengan niat, dan seseorang itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatlah Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia dan wanita untuk dikahwininya, maka dia akan dapat apa yang dia nak hijrahkan itu. Dan biasa tuan-tuan kita baca tafsiran syarahan hadis ini dikaitkan antaranya tentang peristiwa ataupun kisah Ummu Qais, yang mana dia berhijrah ni sebab apa? Sebab dia punya, kita kata maknanya makruh lah, girlfriend dia dah pergi lah. Jadi tuan-tuan dah pergi, jadi tuan-tuan macam mana ni? Hijrah juga lah, sebab boleh kahwin lah nanti kat sana. Jadi itu secara ringkasnya. Jadi kita nak sebut tuan-tuan sekalian, Allah menyatakan dalam ayat ini, barang siapa yang berhijrah di atas jalan Allah. Maknanya tuan-tuan sekalian, persoalan hijrah ini juga berkaitan dengan niat. Apa jua amal, dia kena sandarkan dengan niat. Betul tuan-tuan, para ulama meletakkan syarat apabila kita nak melakukan amal, untuk nak diterima amal itu, antara syarat yang utama bin niat al-ikhlas, niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.